Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 5. Okay, hari ini kita nak sambung untuk topik 7.2 iaitu peralatan optik. Okey, adakah kamu tahu apa jenis-jenis peralatan optik? So, sebelum itu saya nak perkenalkan kamu. Kalau kamu tak tahu peralatan optik tu apa, so cikgu nak perkenalkan apakah peralatan optik yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kanta pembesar. Kanta pembesar yang macam semalam yang cikgu cakap objek dia image yang terhasil akan jadi besar. Ingat tak yang semalam cikgu dah ajar apakah di manakah kedudukan objek? Kedudukan objek mestilah di kurang daripada F, iaitu titik fokus. Mikroskop pula yang daripada halus-halus tu kita nak tengok yang besar. Teleskop pula kita nak tengok benda yang jauh. Contohnya kita nak tengok bintang. Bagaimana kita nak tengok benda yang dekat angkasa. Tapi teleskop astronomi ni memang sangat mahal lah. Bukan semua orang boleh perolehi benda ini ya. So untuk nota hari ni, Kavya dan Satish, hari ni tamat tahniah kepada dua pelajar yang hadir. Dan pelajar yang lain belajar secara offline. Tahniah juga kepada semua pelajar. Tulis tajuk hari ni 7.2 peralatan optik. Tarikh hari ni adalah hari Selasa. Tulis hari ni hari Selasa. Hari ni 29 hari bulan 6 ya. So tak lama lagi kita nak masuk bulan Julai, sebulan baru. So maksudnya semakin dekatlah kita dengan peperiksaan SPM. So jangan risau, jangan gusar. Selagi kita belajar, selagi itulah yang kita akan perolehi kejayaan. Apa yang kamu belajar dalam peralatan optik? So kamu dah belajar bagaimana gambar rajah sinar dalam jadual 7.3 dan 7.4. Kat mana 7.3 dan 7.4? Daripada sini. Yang ini adalah gambar rajah sinar. Kalau kita gunakan kanta cembung. So semalam kalau kanta pembesar tu yang ini. Objek di antara F dan pusat optik. F dan pusat optik. Ini adalah kanta pembesar. So ini semua aplikasi, yang ini adalah gambar rajah sinar yang dihasilkan oleh kanta cembung. Berdasarkan kedudukan objek. Di mana kedudukan objek, di situlah imej yang akan terhasil. Dan 7.4 pun kita dah belajar untuk kanta cekung. So ini kita akan apply, kita akan gunakan ilmu yang kita belajar semalam tu untuk peralatan optik. Yang pertama, pembentukan imej akhir oleh mikroskop. Saya nak bagi tahu kamu ya, kalau kamu jumpa yang macam ini, imbas halaman AR, kamu boleh scan. Bagaimana kamu nak scan? Yang pertama, tolong install dalam buku teks kamu yang page yang kat depan dia ada cara ajar. Kamu ambil buku teks sains tingkatan 5. Yang ini nampak ke? Yang ini ada aplikasi dekat sini. Saya pergi ke Google Play Store. Kamu pergi kepada sains tingkatan 5. Buku teks sains tingkatan 5. Bukan buku teks. Sains tingkatan 5 SAS Badi. Bila dia keluar, dia akan keluar macam ini. Nampak ke? Yang ini. So bila dia keluar macam ini, so nanti kamu imbas. Pergi kepada buku teks, you scan. So nanti macam ini dia akan tunjukkan dekat saya. Yang macam ini dia akan tunjukkan kat saya bagaimana pembentukan mikroskop. So gunalah. So dia macam kita panggil 3D. Dalam ini dia ada banyak. Dia dalam buku teks kalau kamu nampak je imbas halaman tu, kamu boleh imbas. Kamu boleh scan. Kemudian yang ini kelebihan buku teks untuk KSSM lah, kamu boleh guna ya. Mikroskop. Macam mana rupa mikroskop? Kalau yang tak tahu, mikroskop bentuk dia begini. Kita gunakan untuk nak lihat benda-benda yang kecil, benda-benda yang sangat seni. Selalu kita guna dalam makmal. Makmal biologi ada. Masa tingkatan 1, 2, 3 pun kamu pernah guna. So bagaimana? Tengok betul-betul. Aplikasi yang digunakan dalam berdasarkan kepada yang kita belajar semalam adalah kanta cembung, di mana kedudukan objek dia adalah di antara F dan 2F.
Okay, apabila kedudukan objek idea adalah di antara F dan 2F, so objek ataupun image yang akan kamu dapat adalah nyata. Cikgu, nyata tu apa? Nyata tu betul ada dekat depan mata. Apa beza nyata dengan maya? Maya tu dekat belakang kanta. Contohnya macam ini. Okay, kalau objek tersebut, kalau objek tersebut di antara F dan pusat optik, F dan pusat optik. So image yang terhasil adalah maya. Maya tu bermaksud image yang terhasil adalah di belakang kanta, visual. Maya tu dalam bahasa Inggeris dia visual. Macam kamu belajar pembelajaran maya, pembelajaran maya tu bukan bersemuka kan? Bukan nyata kat depan mata kan? So tapi kalau nyata tu kamu nampak di depan mata image tu. Okay. So, kalau objek tersebut diletakkan di antara titik F dan 2F, image yang terhasil adalah nyata, songsang dan dia akan dibesarkan. Sebab kamu nak tengok daripada mikroskop kan? Okay. Ataupun kalau objek tersebut diletakkan di antara O, pusat optik dengan F, dengan titik optik ni, di titik fokus ni. So di mana apakah ciri image yang terhasil? Maya tu maksudnya dia image tu wujud di belakang cermin, kanta, tegak, tegak dan dibesarkan. Tegak dan dibesarkan. Bagaimana? Jom kita tengok. Berdasarkan pemaknaan anda, dalam rajah Sina 7.8. 7.8. 7.8 mana yang ini? So ini pembentukan image oleh mikroskop, apabila dia menggunakan dua jenis kanta. Ya, saya akan letak lagi. Dia menggunakan dua jenis kanta, iaitu kanta objek, yang ini kanta objek. Dan satu lagi adalah kanta mata. So kanta objek akan diletakkan di antara F dan 2F. So kamu tahu ya, F dan 2F bila dapat sahaja, apabila objek sahaja diletakkan di antara dia, so image yang terhasil adalah nyata. Nyata. Ini adalah image pertama yang kamu dapat. Kamu akan dapat nyata, nyata, songsang. Songsang tu maksudnya image tersebut akan terbalik. Dia akan terbalik. Bila dia akan terbalik dekat sini, image tersebut, dan dia nampak lagi besar daripada objek. Image dia lebih besar daripada objek. Kemudian, cahaya tersebut akan melalui pula image yang pertama ni sebagai dia punya objek. Kan dia tadi terbalik kan? Kemudian dia lalu balik cahaya tersebut ke kanta mata. Di kanta mata ni, image yang pertama tadi dia akan jadi objek yang kedua. Bagi kanta mata. Kanta mata ni objek dia pula balik. Image pertama dah jadi objek balik. So objek yang ini bagi kanta mata tersebut, tadi terbalik. So bila dia lalu sebagai kanta mata, yang mana dia diletakkan di antara F dan pusat optik, so image yang akan terhasil, so tadi dia terbalik, so dia akan jadi terbalik lagi, dia akan jadi sama tegak. Maksudnya dia terbalik tu, terbalik lagi, so maksudnya dia tegak lah. So image akhir dia adalah tegak, kemudian dia akan lebih besar, dan satu lagi dia adalah maya. Apa maksud maya? Maksudnya dia akan wujud di belakang cermin tu. So dekat sini dua aplikasi yang digunakan. Yang pertama, objek diletakkan di antara F dan 2F, kemudian melalui kanta objek. Kemudian cahaya image yang terhasil kemudian akan dipancarkan lagi sekali melalui kanta mata, yang mana kedudukan objek tersebut adalah di antara pusat optik, di kanta mata pusat dia, dan titik fokus. So ini adalah image akhir yang kamu terhasil. Ini adalah image yang akhir. So mata kamu tengok daripada sini. So bila mata kamu tengok daripada sini, so image yang akan terhasil akan lebih besar.
Image yang terhasil akan lebih besar. So itu adalah pembentukan image oleh mikroskop. Yang mana kamu kena tahu ya, kuasa pembesaran mikroskop adalah kuasa pembesaran kanta objek kalikan dengan kuasa pembesaran kanta mata. Kita tengok contoh. Kamu juga boleh scan QR code. Yang ini scan QR code biasa je ya. Scan yang mana kenal pasti kanta objek dan kanta mata. So nanti kita akan tahu ya. Kalau kamu tengok kan, apa beza kanta objek dengan kanta mata? Kanta objek ni dia lagi tebal berbanding kanta mata. Kanta mata ni nampak dia lonjong sikit kan? Dia macam turus sikit berbanding dengan kanta objek. Jom kita tengok. Contoh. Dia kata gambar rajah, gambar foto 7.2 menunjukkan sebuah mikroskop dengan kanta mata yang mempunyai kuasa pembesaran 4 kali dan ini kanta matanya 4 kali dan kanta objek dia adalah berkuasa 40 kali. So soalan dia hitungkan kuasa pembesaran. So nak kirakan kuasa pembesaran mikroskop, so nanti kamu ambil nota ya, buatkan nota ni. Kuasa pembesaran mikroskop, kuasa pembesaran kanta objek, kamu kalikan dengan kuasa pembesaran kanta mata. Yang mana kanta objek tadi berapa? 40. Kanta mata berapa? 4. So 40 kalikan dengan 4, kamu akan dapat, so kuasa pembesaran dia adalah sebanyak 160 kali. Kuasa pembesaran dia sebanyak 160 kali. So kamu kena ingat ya. Dalam nota kamu tolong lukiskan ini. Kalau rasa macam susah nak lukis, photo state lah. Susah nak lukis, kamu photo state lah. Kemudian tuliskan dia punya rumus ini. Kuasa pembesaran mikroskop. Kemudian tadi kita belajar mikroskop. Yang kedua, kita nak belajar pembentukan imej akhir oleh teleskop. Cikgu, teleskop tu macam mana yang ini? Yang kita tengok astronomi tadi. So ini adalah teleskop. So bagaimana pula pembentukan imej oleh teleskop? Pembentukan imej oleh teleskop sama juga, dia menggunakan dua kanta lagi sekali. Dua kanta lagi sekali. So kanta yang pertama adalah kanta objek, tebal. Kanta yang kedua adalah kanta mata. Sama-sama. Saiz dia adalah sama-sama. Kemudian kanta objek tersebut, imej yang pertama, maaf ya. Kemudian sama juga tadi, dia menggunakan dua kanta objek dan kanta mata. So yang ini, objek diletakkan di F. Image, kedudukan kanta, kedudukan objek adalah diletakkan pada F. Di sini, mana kedudukan image dia? So image adalah di F ini. So salah. Objek adalah di infinity. Saya minta maaf. Objek adalah di infinity, tapi image adalah di F. Objek di infinity tu maksudnya apa? Tengok balik yang kita belajar semalam. Objek di infinity. Objek di infinity yang ini. Yang ini adalah objek di infinity. Objek ni di antara ni tak ada ya. Objek di infinity tak ada. So, objek kalau di infinity, apa maksud di infinity? Di infinity tu maksudnya kita pun tak tahu dia kat mana. Macam itulah. Infinity terlalu jauh lah. So objek itu di infinity. So apa yang akan terjadi? So image yang terhasil adalah di F. So image yang terhasil di F ni adalah nyata. Nyata ni maksudnya image yang terhasil adalah di yang nyata, yang ada di luar kanta. So nyata. Songsang maksudnya dia terbalik dan dia dikecilkan. Kemudian objek pada F pula. So bila objek adalah pada F,
So objek pada F, apa yang akan ada, apa image yang terhasil? So image yang terhasil adalah maya. Okay, image yang terhasil adalah maya. Maya tu maksudnya di belakang cermin. Kamu tak nampak benda tu. Dan dia adalah tegak. So dia akan jadi tegak dan dia akan dibesarkan. Okay, dibesarkan. So ini yang kita panggil image di infinity. Okay, image tu di infinity. So berdasarkan gambar itu kita boleh concludekan beginilah gambar rajah sinar dia. Okay, so nanti kamu boleh tengoklah. Okay, kamu boleh bezakan nanti yang ini, kamu boleh tulislah dekat kamu punya bawah ni. Kalau kamu nak lukis satu saja, kamu tulis kat sini. Apakah nama, apa tu? Ciri image yang terhasil pada kanta objek. Apakah ciri image yang terhasil pada kanta mata? So ini adalah gambar rajah sinar yang menunjukkan pembentukan image akhir dalam teleskop. Okey, jom kita tengok. So di sini pula kanta objek, okey, dan kanta mata. Okey, kanta objek yang dekat sini, nampak tak dia lagi nipis sikit berbanding kanta mata. Kanta mata dia tebal sikit. So kanta objek ini, okey, dekat sini objek adalah di infinity. Objek adalah di infinity. Okay. Objek adalah di infinity. So objek tu jauh sangat, kita tak tahu, tak nampak ya, objek di infinity. So maksudnya objek tu jauh. Kita tak tahu di mana, okay, objek tu jauh. So nanti, okay, satu sinar dia akan selari pergi terus kepada pusat optik. Okay, yang satu lagi dia akan terus kepada titik fokus. Okay, bila dia lalu dekat sini, okay, kemudian kamu lukis sahaja sehingga kamu akan bertemu satu titik yang tertumpu. Okay, bila kamu yang ini kena lurus. Yang ini yang pertama, yang ini kedua. Okay, yang kedua tadi, cikgu kata tadi, ambil yang F, terus kepada titik tengah pada pusat optik tadi, tengah-tengah kanta, kemudian lukiskan di dalam keadaan lurus. Yang ini tadi, yang pertama tadi, kamu terus kepada pusat optik, terus ke bawah. Okay, kemudian kamu akan jumpa satu titik yang tertumpu. Okay, satu titik yang tertumpu ini, okay, yang ini akan menjadi image yang pertama lah. So dia akan menjadi image pertama dan objek yang pertama, objek yang kedua. Okay, image yang pertama, objek yang kedua. So objek yang kedua ni, okay, objek yang kedua ini pula macam mana? So objek yang kedua ini pula dia akan terletak pada F, iaitu di titik fokus. So bila dia letak pada titik fokus ini, so kalau kamu lihat ini, so pada titik fokus tersebut, okay, dia akan lalu pergi terus ke pusat optik dan terus kepada sini, dan sini terus tegak, terus pergi ke F dan ke sini mata. Okay. Bagaimana mata yang kamu ni melihat teleskop tersebut? So mata kamu ini yang pertama dia akan lihat pada kanta yang pertama iaitu kanta mata. Okay. Kemudian mana image akhir dia? Image akhir dia adalah di infinity. So nanti kamu akan nampak benda image akhir pada yang jauh. Kiranya dia akan dibesarkan. Bila image itu, bila objek di pada F, maksudnya image yang terhasil adalah di infinity. Maksudnya image yang terhasil adalah maya dan lebih besar. Maya dan lebih besar. So nanti kamu akan nampak, sebab tu teleskop digunakan untuk lihat bintang, lihat apa namanya, orbit, kiranya nampak apa atas-atas tu dekat angkasa. Okey. So ini adalah gambar rajah sinar untuk teleskop. Okey, untuk pelarasan normal, okey, jarak di antara kanta objek dan kanta mata mesti FO, okey, tambahkan dengan FE. Apa tu FO dan FE? FO adalah panjang fokus kanta objek. Panjang fokus kanta objek yang ini. Daripada sini pergi ke titik pusat optik. FE, panjang fokus kanta mata. Okay. Panjang fokus kanta mata tu maksudnya start daripada FE sini, okay, yang ini pergi ke pusat optik. So ini panjang dia. Ni panjang ini tambahkan dengan panjang ini, okay, kamu akan dapat jarak di antara kanta objek dan kanta mata. Itu adalah jarak sebenar. Jangan, okay, yang itu adalah jarak dia. Okay. Okay. FO. Sorry. FO yang ini. Saya minta maaf. Ini F besar. Saya pun dah tak nampak. Ini F besar. Ini FO. Ini FE. FE tadi betul lah. Kat sini. FO daripada start daripada pusat optik pergi kepada F. Ini FO. Bukan yang ini. Ini saya nampak macam besar. Kecil tadi. Ini besar. So FO panjang fokus kanta objek yang ini ya. Start daripada yang tengah pada kanta objek pergi kepada titik fokus. Titik fokus bagi kanta mata kat sini. So sini ya.
Okey. So, cikgu banyaknya nak kena baca. Tak, kamu cuma nak kena tahu selalunya lah kan. Yang sebelum-sebelum ni punya soalan selalunya lah. Dia akan tanya ciri imej yang terhasil. Jangan risau. Okey. Kemudian, yang ini kamu kena bina. Okey, kamu kena bina model teleskop ringkas. Okey, macam mana nak bina? Okey, jom kita tengok bagaimana dia nak bina. Okay, yang ini kena tengok, kena buat aktiviti dalam kumpulan lah. Okay, bahan yang kamu kena sediakan adalah silinder, kertas berongga dan pita telefon. Kiranya kamu boleh guna manila card dan buatkan dia berongga. Berongga tu maksudnya kosong tengah. Kamu bulatkan dia, okay, gulungkan dia, jadikan dia berongga dekat tengah. Okay, kemudian ada kanta cembung. Yang ini susah jugalah kamu nak buat sebab kamu tak ada kanta cembung. So susah kamu nak bina sendirilah. So yang ini kena tunggu waktu sekolah baru kamu boleh buat. Okay. So nanti kita akan cubalah nak bina teleskop. Okay. Kalau ada izin. Okay. So kita akan tengok. Okay. Okay, kemudian aplikasi kanta dalam peralatan optik. Okay, selain tadi kita belajar semalam kita dah belajar kanta pembesar kan. Hari ni kita belajar mikroskop tadi. So kemudian kita belajar teleskop. Okay. Kemudian selain daripada itu, okay, aplikasi kanta dalam peralatan optik, okay, kita gunakan dalam kamera DSLR. Kan sekarang kan orang pakai kamera DSLR dengan dua kanta yang berbeza. Dia ada kanta dia berbeza. Kemudian CCTV. CCTV ni pun sama juga. Resolution dia adalah high resolution. Okay. Kemudian kamera pengintip dalam alat keselamatan. Dia yang ini hidden kamera ya, tak boleh nampak. Okay. Perkembangan teknologi dalam bidang optik membolehkan ketebalan kanta yang digunakan dalam peralatan optik. Contohnya kita punya telefon, okay, telefon pintar dan televisyen, litar tertutup, okay, CCTV menjadi setebal beberapa milimeter sahaja. Okay. Kajian optik telah berjaya membina kanta rata atau flat lens, okay, setebal beberapa mikron sahaja. Okay. Apakah kesan kanta rata terhadap saiz dan ketebalan telefon pintar? So kalau kamu tengok telefon handphone kamu, dia pakai flat kanta yang rata. Kanta yang rata. So, kalau kamu tengok DSLR ni, dia pakai kanta dia macam nampak tembung sikit kan? Okay, panjang fokus kanta dalam DSLR mempengaruhi medan penglihatan. Semakin pendek fokus kanta, semakin pendek panjang fokus kanta, semakin luas medan penglihatan. Semakin pendek panjang fokus kanta, semakin luas medan penglihatan. Sebab itu kenapa DSLR ni dijual beribu-ribu. Dia punya kantanya pun dah mahal. Ini kan kamera dia. So berduit jugalah siapa yang pakai DSLR ni. So imej kamera yang dibentuk menggunakan kanta dengan panjang fokus dia dekat sini 70mm. Ini kamera DSLR ya, jarak 15 meter. Okey, dari jarak 15 meter. Kiranya imej kamera dibentuk menggunakan kanta. Okey, kanta tu panjang fokus dia 70mm. So bentuk imej yang kamu terhasil macam ini. Okay, tapi kalau kamu gunakan kamera yang kanta panjang fokus dia 24mm. Okay, 24mm ni lagi pendek lah kan? Lagi pendek lah dia punya fokus kanta. So dari jarak 15mm, so kamu nampak begini. So maksudnya dekat sini, okay, semakin pendek panjang fokus, semakin luas medan penglihatan. So semakin luas yang kamu boleh nampak. Semakin luas dia punya, so kamu boleh nampak kat sini ada pokok kelapa sawit, so makin luas lah. Tapi jarak fokus ataupun panjang fokus itu berbeza. Okey. Kemudian, okay, yang ini menunjukkan kanta air yang diletakkan di bawah sinar cahaya. Ini kanta air, kita apalah. Okey. Praktis formatif 7.2. Okey, 7.2. Okey, nyatakan ciri imej yang dibentuk oleh kanta pembesar. Kavya boleh jawab tak? Nyatakan ciri imej yang dibentuk oleh kanta pembesar. Kanta pembesar kita gunakan yang mana satu Kavya semalam? Objek dekat mana? Objek dekat
Nanti cikgu. Objek. Objek di antara apa? Semalam dah belajar. Kanta pembesar. Kanta. Ada. Boleh Kavya? Di mana ni Kavya? Digunakan sebagai kanta pembesar. So objek di antara F dengan Pusat optik. Pusat optik. So objek di antara F dan pusat optik. So boleh jawab soalan ni ya. Objek di antara F dan pusat optik. So ini dia nak ciri image. So apa ciri image yang kamu dapat Kavya untuk tu? Di antara F dan pusat optik. Soalan nombor 1. Apa jawapan dia? Jarak image lebih jauh dari F. Dia lebih besar lagi, dia nyata ke maya ke? Maya. Maya lagi? Tegak. Lagi? Dibesarkan. Okey, bagus Kavya. Okey, so ciri image kanta pembesar. Okey, kanta pembesar. So maya tu maksudnya dekat belakang cermin. Okey, tegak, lepas tu dia tegak dan dia lagi besar. Okey. Kavya, nombor 2 pula Kavya. Teleskop X terdiri daripada kanta objek panjang fokus dia 30 cm dan kanta mata panjang fokus dia 5. Okey, lepas tu berapakah jarak pemisah di antara kanta objek dan kanta mata apabila teleskop X berada dalam keadaan normal? Dia maksudnya panjang fokus objek FO tambah FE. So berapa dia punya panjang dia? Ingat tak rumus yang tadi cikgu ajar tadi? Mana? FO tambah FE. So apa yang perlu kamu tambahkan Kavya? So FO kamu berapa? Kanta objek kamu berapa panjang tadi? 3? Kanta objek. Yang ini dalam soalan ni Kavya yang saya tunjuk ni. Berapa dia punya panjang fokus dia? 5. Panjang fokus itu kanta mata, kanta objek. Kanta objek 30. 30. Kanta mata 5 cm. 30 tambah 5 berapa Kavya? 30. Berapa cikgu? 30 tambah 5 berapa? 30 tambah 5, 35. 35. So dia punya jarak dia adalah 35 cm. So ini jawapan untuk soalan nombor 2. Itu je cikgu. Ya, kamu gunakan rumus yang ini Kavya, yang ini. Ni yang tadi dia minta tunjuk tadi. Yang ini. Panjang fokus kanta objek tambahkan dengan panjang fokus kanta mata. Yang ini. Yang ini. Kamu guna FO tambah FE. FO tambahkan dengan FE. Okey, boleh ke Kavya? Boleh cikgu. Nampak gayanya kita berdua je ni. Satish dia dah terkeluar nampak gayanya. Satish. Apa? Google Meet problem. Itulah Google Meet dia problem. Tak apa. Kita akan bagi dia video rakaman. Okey Kavya, yang latihan yang semalam dah siap ke belum Kavya? Buku kerja ke cikgu? Buku kerja. Dah. Sudah siap? Dah siap tapi Kavya tak masukkan dalam Google Classroom pun? Cikgu tak semak lagi? Cikgu, saya belum masuk tu cikgu. Kenapa Kavya tak masuk lagi Google Classroom? Cikgu boleh tolong saya ke? Tolong masuk. Kamu install dulu dia punya apps Google Classroom tu dekat dalam you punya handphone. Boleh. Play Store ke cikgu?
Ah, Dalam Play Store install Play apa? Store install Google Classroom. Google Classroom. Classroom. Okay. Okay, kemudian install tu nanti kamu kalau dia minta email, kamu masukkan email yang semalam cikgu bagi tu. MOE punya. Ha. Ah. Okey, kemudian sebelum tu saya nak stop dulu record saya ni Kavia. Sekejap ya Kavia. Okey, kita jumpa lagi.